A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Dan demikian lagi disyaratkan jangan muakkad. Dan demikian lagi makna serupa tu juga supaya syarat-syaratnya lepas dah. Gapo dia katanya dia syaratkan jadi pada nak sah nikah. Syarat gapo dia jangan muakkad. Yakni dia tafsir mana dia jangan dia gantungkan. Jangan digantungkan dengan ketika, mana dengan waktu, dengan masa. Apabila nak nikah, wali itu anak akad nikah ke tu wali dia ataupun mauliyah dia. Jangan dia sakat masa. Digantungkan dengan ketika, dengan waktu. Seperti katanya wali, ku kahwinkan dia kau anakku ini. Ini tu kena tu isyarat dah. Ku ataupun saya ikutlah. Ku kahwinkan anakmu atau anakku tu akan dia kau akan anakku ini setahun. Ini muakkad dah, ini panggil mut'ah. Ini tidak sah. Setahun, maka setahun tu sakat masa. Setahun. Atau hingga mengetam tu. Mengetam padi. Maknanya aku nikah tu sakatnya ngetam padi ya. Sampai masa ngetam padi, khak padi, ambil padi tu. Atau manakala mengetam, ini apabila manakala mengetam, ini mengetam padi sampai masanya musim untuk ngetam padi, khak padi, ku kahwinkan dia kau anakku. Dia tak boleh. Bila ngetam barulah nikah. Maka semua ini adalah tidak sah kecuali Syiah. Maka Syiah sah. Ini pada masalah ini jadi masalah berkaitan dengan nikah mut'ah ini ada khilaf. Ini khilaf pada awal Islam. Padanya masa sahabat tu. Tapi dia katakan ijma' selepas tu. Jadi pada permulaannya dia ada khilaf ulama pada sah nikah tu ada itu khilaf dan ana sahabat adakah sah nikah mut'ah tidak. Dia katanya berkata Ibnu Hajar dalam Tuhfah iaitu harus nikah mut'ah tu pada awal Islam. Pada awal Islam harus malasah boleh. Rukhsah sebab apa? Kerana rukhsah nak mudahkan lil mutar bagi orang yang sangat berhajat. Ini ketika itu sahabat pergi berjual pada jalan Allah. Makanya perempuan sedikit dan gitu boleh-boleh. Pas tinggal anak, tinggal bini. Pas maklum dah orang jatuh tinggal nak bini lama tak boleh. Maka ketika itu ilahnya puas sedikit, makanya diizinkan oleh Allah, oleh Rasul untuk berkahwin nikah. Bercara mut'ah. Kahwin dengan caranya nikah mut'ah. Boleh. Summa haruma, kemudian haramlah atau hurima diharamkan. Selepas itu diharamkan bila ama Khaybar padanya peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar mana itu perang di kampung Yahudi tu. Di Khaybar. Maka haram pula. Summa jaza, kemudian harum pula. Ama tu dalam bacanya haruma tu. Kemudian harum pula nikah mut'ah amal fathi pada tahun dapat menang Mekah. Maka dapat menang Mekah tu ilahnya 17 Ramadan tu. Pada tahun tu adalah dia izin pula. Wa qabla hajjatil wida, dan sebelumnya tu haji wida. Haji meninggalkan Rasulullah. Dan summa haruma abadan, kemudian haramlah ia selama-lamanya dengan sebab apa? Bin nafsi sarihi, pada nas yang sarih dah. Ada Quran atau ada hadis yang sarih dah. Ada Quran yang sarih dah masalah tu. Lepas tu masalah tu kemudiannya maknanya dibahaskan didebatkan oleh ahli sunnah dengan Syiah tu ada juga. Saya debat tu. Ada debat pula masalah tu. Zina dah. Ini nikah mut'ah tu ilahnya ahli sunnah wal jamaah hukumkan zina dah.
Tapi Syiah tu masih bakal lagi. Kerana beriwayat Ibn Abbas ni. Ada sebut dalam kitab Bujaimi kesimpulannya bahawa nikah mut'ah adalah ayah haruh mula-mulanya. Kemudian dia nasahkan pada tu padanya tu hari Khaibar, mana dapat menang Khaibar tahun yang ke-6 tu. Kemudian diperharuhkan pada hari dapat tu menang Mekah. Kemudian dia nasah pula padanya hari-hari dapat menang Mekah tu, mana di antara tu tak apa hari. Pada tahun dapat menang Mekah diharuhkan. Selepas tu dalam tahun yang sama tu, pada tahun yang sama tu juga dia nasahkan ini akan hukum dia pada hari beberapa hari dapat menang Mekah tu. Kemudian kekalan berterusanlah oleh diharamkan dia ila yaumil qiyamah, sampai kiamat dah. Dan berkatalah ia dalam kitab Bujaimi tanya padanya ada khilafnya pada permulaan itu padanya tu sadril awal. Padanya lah masa sahabat tu ada khilaf. Tu ada khilaf situ, summa irtafa'a, kemudian terhilanglah terakatlah khilaf tu. Lepas tu wajib wa ajma'u dan ijma' mereka tu ulama ala tahrimi di atas haram dia. Jadi padanya awal pada masa sahabat tu ada khilaf. Kerana hadis yang dinasahkan tu dia sampai Ibn Abbas. Ini Ibn Abbas menghukumkan boleh nikah mut'ah. Sebab apa? Sebabnya tak sapa dia. Ada hak sapanya, hak halalnya. Hadis hak menghalalkan nikah mut'ah sapa. Hak nasahkan tak apa. Tengok dalam syarah Muslim tu ada banyak sebut. Tengok dalam syarah Muslim, tengok Bukhari pun ada lah. Tengok Fathul Bari nak luah lagi, tengok sana. Pembahasan panjang lah. Nak tahu dalil apa kuat, tengok sana lah. Pahala ni kita tanya bahan kita debat dengan Syiah tak jadi. Kita debat dengan Syiah je tak jadi dah. Sebab apa? Sebab Syiah dia tolak hadis Sunan Titah dah. Hadis Sunan Titah lebih pada Sunan Titah lagi semua dia tolak dah. Mana hadis selain padanya riwayat tu ahli bait dia tak terima. Syiah kita nak debat dengan dia tak terima, payah. Sebab Syiah payah memang. Sebab dia tolak awal dah. Hak dia dah sebut katanya riwayat Sayyidina Ali tu, hak dia dalam kitab dia ulama dok kajian balik dalam kitab Syiah, hak dia dok sebut katanya sebut katanya dia tu ialah mengikut tu nak pakai kitab tu hadis ahli bait dah. Dia Sayyidina Ali apa semua. Apa hadisnya? 2-3 hadisnya. Kitanya tidak besarkan gitu mu, tapi banyak hadis yang riwayatkan Sayyidina Ali yang kitanya beramal. Yang siapa kita? Sebenarnya makna Syiah ni ya bukan ikut Sayyidina Ali, bukan itu pun. Dia panggil ambil tepek, ambil itu apa nepek. Sekolah ni lah buat salafi lah. Kitanya lah nak ikut itu salaf. Ikut salah, ikut sahabat, letaknya nama sahabat, letaknya namanya tu salaf tu. Padahal dia tidak ikutnya salaf, tidak ikutnya sahabat apa. Dia tak nama panggil. Tepek nama. Sebab kalau tidak tak jeho kalau bahasa Syiah ada. Kalau tidak letak logo tu mana tak laku. Tak laku yang ambil logo orang mari tak. Baru laku. Kalau logo sendiri tak laku. Lah. Maka ambil logo orang. Salah lah ikut akidah salah, nak ikutnya salaf. Salah ke apa? Salah, bukan salah. Dah duk ubah kitab orang, duk tambah kitab orang macam-macam. Sebut Syiah. Tapi lah ni hari ni adalahnya apalah sebut Syiah, dia kawasan Nusantara kita ni, dia Malaysia ke, dia Indonesia ke, dia Kemboja ke, dia Thailand ke, Syiah adalah kita yang dituduhkan oleh Salafi tu. Itu dah pun kita Syiah. Dah pun kita lah Syiah. Ternyata Syiah duk cari mana pun kita dah. Tu kata dia. Pun indah kata, pun Asy'ariyah tu, pun Maturidiyah, pun Sufi tu, pun tu Syiah. Tengok tuduh dia. Sepanya dia menuduhkan ialah tu Al-Azhar tu. Sebab tu Al-Azhar musuh benar bagi puak Salafi. Musuh yang paling besar di dunia ni adalah tu Al-Azhar dah, musuh dia. Yang bukan Yahudi, musuh dia. Yahudi saing dia. Yahudi saing puak Salafi tu, saing gapak dia. Saing gapak dia. Sebab gaji besar pun ni. Ada. Dah. Sebulan $3,000. Tu habis doktor tu. Kalau hak bawah tu habis BA apa semua tu elahnya boleh $1,500. Boleh. Kaya lah pas duit hal lain-lain lagi. Dah duit ni bantuan Malaysia, bantuan banyak kaya sebab tu pun dia umur lebih pada datuk lagi umur pun ni. Kaya semua. Hidup dengan duit dia mana ni. Ada. Bukan tuduh, memang jelas gitu dah. Yalah, di Indonesia pun ada gaji, di mana pun ada gaji, di Malaysia di mana pun ni ada gaji dia. Sebab tu sedap dia kerja. Tak ada kerja pun duk kata orang duk potong video orang duk tu orang. Samanya. Tu. Kita duk sebut Syiah tu hak nu. Dia sebut Syiahnya kita, tu masalah.
terbalik bumi. Hatu khilaf padanya sadril awal ada pada tu padanya masuk sahabatnya. Kemudian selepas tu tak ada khilaf dah. Tak ada khilafnya Syiah tak bila dah. Ijma' dah. Walaupun Salafi pun. Berkata setengah sahabat, aku melihatkan Rasulullah berdiri fi rukni atau baina rukni wal bab. Dia hanya rukun dan bab. Rukun mana? Rukun Yamani dah dengan pintu Kaabah tu. Wahwa daripada Rasulullah kata yaqulu kata ya ayuhan nas inni kuntu azintu lakum fil istimta'. Sesungguhnya dulu aku mengizinkan bagi kamu padanya tu nikah mut'ah. Ala wa innallaha harramaha ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah haramlah akan dia hingga sampai hari kiamat dah. Tak ada dah. Faman kana indahu minhunna syai' falyuhilla sabilahu wa la ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Dan siapa-siapa yang ada di sisinya minhunna pada mereka itu mereka hak perempuan hak nikah mut'ah syai' ada sedikit duit ke apa semua kalau ada falyuhil maka hendak mahurailah tu nak melepaslah sabilah akan jalan lepas. Mana guna mana akad nikah tu ilahnya setahun. Bahawa boleh seminggu ya. Ini banyak lagi tu. Atau itu akad nikah sebulan. Baru boleh 2-3 harinya. Pahak lebih lagi, lepas jalan dia. Nabi katanya biarkan, lepas. Tak ada dah, tak boleh dah. Kalau hak habis dah tak apalah, cukup dah. Contoh nikah tu aku akan nikah anakku ini dengan isteri kahwin sekian dengan masanya seminggu. Betul lah habis seminggu, tak apa dah. Hak ada lebih lagi berapa hari lagi tu. Lepas dia. Falyuhilla sabilaha wala ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Dan jangan ambil oleh kamu daripada barang yang telah beri kamu ke mereka tu syai'an sedikit. Jangan ambil balik beri dia dah. Halal dah duit tu. Duit habis dah halal dah. Ini masalah kaedah ulama katanya. Dimaafkan. Dimaafkan barang yang padanya berterusan tu akan barang yang tidak maaf pada permulaan. Kalau permulaan dah dia lari. Kitanya hari tak boleh dah. Tapi kalau dah masuk dia maaf lah. Kalau dah masuk mana masuk tu pada asalnya halal. Nikah mut'ah tu tiba-tibanya nikah mut'ah tu halal. Maka duit yang isi kahwin tu halal. Lepas tu apa halal lebih lagi banyak hari lagi tu lebih lagi guna. Tu maafkan hak lebih tu boleh maafkan. Maaf guna duit tu mana dihalalkan semua. Kalau akad mula-mula hari. Apalah nak mana apa dia haram dah. Wala itu dia nasakh dah itu hukum tu. Lepas tu akad nikah mut'ah dengan bayar si kahwin tu. Tak boleh dah duit tu. Haram duit dia. Tapi hasil ni hak lebih lagi tu dihalalkan. Dah tu dihalalkan. Panggil yuktafaru fi dawam ma la yuktafaru fil ibtida. Yuktafaru fi dawami ma la yuktafaru fil ibtida. Apa dah dimaafkan pada hak tulisan pada hak depan. Tidak maafkan pada hak awal. Hak awal hak ni haram dah kita nak buat tak boleh. Tapi kalau yang masuk dah halal dah, lepas tu ada lebih lagi tu dihalalkan. Supaya masalah semaya. Semaya maknanya apabila kita nak ikut seorang tok imam, kalau kita nak mengikutkan seorang tok imam, maka syaratnya kitanya boleh lalu pergi mari antara tok imam makmum tu. Jangan sekat. Jangan sekat mana jangan tutup yang tak boleh kitanya lalu pergi mari. Tiba-tiba kita dah takbir Allahu akbar, boleh semaya Allahu akbar ke atau boleh satu rakaat dua rakaat. Orang mari kat koci pintu mari paku pintu tu. Nak pergi tak boleh dah paku dah. Maka dimaafkan sah. Dah. Tapi kalau mula-mula paku dah, kita nak takbir tak boleh. Permulaan mulia tak boleh dia larikan, tak sah. Tapi kalau kita dah mula dah masuk dah, tiba-tiba adanya mari itu mana dimaafkan. Sama juga ni duit hal lebih tu. Bala ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an ni yang dibuatkan oleh kaedah ulama. Ni ulama ambil hadis-hadis pasal inilah buat kawaid tu. Pasal ni buat kawaid supaya kita dapat faham. Sebab tu Nabi katanya, hak lebih hak lagi tu biarlah. Ada yang ada sambung lagi. Hak lebih lagi tu, lepas tu jangan ambil balik hak duit hak pindah. Waqad waqa'at munazatun bainal qadi Yahya ada di sini. Dan sungguh telah berlaku munazarah di antaranya Tok Qadi tu Yahya Ibnu Aqsam wa Amirul Mukminin Al-Ma'mun. Dan raja tu raja Ma'mun tu. Amirul Mukminin Ma'mun raja tu. Adanya tu munazarah. Sebab tu adalah ni ada ilmu munazarah apa semua tapi lah ni kalau kita ilmu munazarah kan dia ada balah kita dah. Ilmu munazarah bukan balah tapi kita hanya buat tak kena cara.
Ya tagana fa innal ma'mun nada bi ibahatil mut'ah. Bahasanya Raja Ma'mun tu menyuruh manusia dengan mempengaruhkan mut'ah. Tak ada apalah halal nikah mut'ah. Kan itu. Fadakhala Yahya ibn Aqsam, maka masuklah Yahya ibn Aqsam wa mutaghayyid. Pada hari itu berubah muka dah. Merah muka, marah. Tapi hak nu raja, hak ni tok qadi. Tapi berasalah terpak. Tengok ulama dulu dia tak takut raja, pecat nak penjara lah dia tak takut. Tak sepolah ni. Tu kerana ialah agama dia tidak. Bisa babi zalik, berubah muka tu ni sebab dia mikian hak tu Raja Ma'mun tu panggil orang katanya halal nikah mut'ah tu. Dia rasa indah dan duduklah itu Ma'mun atau duduk dalam itu Tok Qadi sini indah di sini tu Amirul Mukminin tu Ma'mun tu. Faqala lahu, maka berkata bagi Tok Qadi sini oleh Ma'mun, mali araka mutaghayyiran. Buat apa ni aku nampak bagi mung tu lah berubah muka. Buat apa nampak berubah muka? Dulu dah. Dah dulu nampak muka ni, buat apa masuk ke aku ni? Tapi aku muka lain. Qala, kata lima hadasa fil Islam. Sebab apa barang yang baru timbul pada Islam ni? Buat apa pula dak timbul pula berlaku pula pada Islam ni? Mana muhdas dah. Kalau bid'ah ni bid'ah. Dah ni bid'ah ke? Bid'ah gua nak berlaku dah. Sebab tu hanya lagi. Kita baru timbul pula pada Islam ni. Qala, kata Ma'mun, wa ma hadas? Dak apa berlaku pula? Berlaku ke apa? Qala, berkatalah tu Tok Qadi sini, an-nida'u bi tahliliz zina, panggil orang dengan menghalalkan zina tu. Manusia bi tahliliz zina dengan dengan apa? Dengan menghalalkan zina. Hak tu bukan fal juhilla dah, fal jaqlu dah. Khala yaqlu. Atau fal juhli. Fal juhlu mana hendak biarkan jalan dia. Tu khah tu dia biar, lepas jalan tu. Atas tadi. Qala, berkatanya Ma'mun, mut'ah zina tu hal mut'ah zina, adakah tu mut'ah zina? Qala, kata Tok Qadi, "Naam ya, zina." Mana dia tanya tu mut'ah zina ke? Lepas tu jawab kata yalah. Qala, berkata Ma'mun, dia tanya, "Wa min aina laka min hazan?" Mana dalil bagi itu daripada ini dia mana bagi engkau ini katanya tu mut'ah tu zina, mana dalilmu? Qala, kata min kitabillah, berarti kita Allah wa sunnati Rasulillah. Dalam Al-Quran itu ada dan sunnah itu dalam sunnah pun ada. Kita amal kita ada pun Quran. Dalam Quran faqad qala Allah Ta'ala qad aflahal mu'minun ila akhirih, itu ila qaulih sehingga sampai walladzina hum li furujihim hafizun ala ada hum hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat illa situ. Dia baca ayat ni dalil tanya tu nikah mut'ah tu hari. Dia tanya dan mereka itu bagi kemaluan mereka jaga kemaluan dia. Tak sentuh dak, tak main dak ikut si. Illa mereka-nya ala azwajihim, di atasnya isteri-isteri mereka-nya. Isteri dia apa? Bini. Au ma malakat, atau hamba dia. Au ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Maka semua mereka itu tidak mencelodak. Tidak dicelokan. Itu tak apa. Bini kita, hamba kita tak apa. Mana ada sifat itu? Lepas tu fa man ibtagha wara dzalik. Tu sebut lagi, dan siapa-siapa yang mencarilah ia selain demikian. Demikian mana dia? Dia mikian bini dia dan hamba dia tu. Selain hal tu, fa ulaika humul adun. Maka mereka itu adalah mereka yang melampau. Tu. Ya Amirul Mukminin, hai Amirul Mukminin, zaujatul mut'ah milku yamin? Dia tanya balik. Tengok, cara tu nak tanya balik. Cara nak berdebat munazarah orang nak tanya balik. Dia baca ayat ni dulu, lepas tu dia tanya, "Hai Amirul Mukminin, zaujatul mut'ah milku yamin? Adakah isteri yang kita nikah cara mut'ah tu ialah tu hamba sahaya?" Ada milik tangan kanan kita, mana hamba? Qala, katanya tu Amirul Mukminin, "La, ada." Qala, katanya qadi lagi, fahiyatu fahiyaz zaujah, jadi afahiyaz zaujah, maka adakah dia tu isteri? Kamu sahih allati indallah, ila isteri yang di sisi Allah, tarisu wa turasu, yang dapat memsakai dan dapat disakai, dan dia disakai ikan dia. Dia dapat makan sedekah dan orang lain makan sedekah dia, boleh tak? Nikah mut'ah tu maknanya nikah mut'ah tadi janji masa sebulan, kat nikah sebulan atau setahun untuk sepama tu,
Adakah dia tu ilahnya dapat makan saka segala ni kalau tok laki hak nikah mut'ah tak ni mati? Dan juga tu rasul dia warisikan oleh suami dia kalau dia mati. Tak kalau dia mati hak tu suami dia hak nikah mut'ah tu boleh makan saka tak? Qala kata Amirul Mukminin, la, tak. Tak boleh. Qala berkata oleh qari faqad sara mutajawiz hazaini min al-adin. Maka sungguh telah jadilah jadilah tu mereka yang melampaukan dua ini perkara, mana dia? Dua isteri dan suami tu minal adin. Maksudnya adin lah. Hujah dia. Ayat ni dah. Tapi ayat ni dia soreh. Sebab tu situlah nak bahas. Hei Salafi. Salafi dia tanya tu hak nas, hak Quran, tu hak dalil-dalilnya mana hak Nabi buat. Tak? Hak Nabi buat hak tu sebut soreh-soreh. Sini bukan sebut soreh. Sini sebut cara mafhum. Lepas tu dia tanya ialah hukum Quran. Mana hukum hukum Islam tak boleh guna akal. Hukum Islam hari ni Quran ada hadis tak boleh guna akal je tak masuk akal je tak. Ha ni masuk akal. Mana sini? Nak guna akal. Tak guna akal guna. Dia tanya tak mana guna akal. Sebab tu tahfi akal nak mikir, bukan tak guna akal je tak hukum Islam tak boleh masuk akal je tak. Ada. Tak masuk akal. Ini ada tempat nak guna akal, bukan tak guna akal semua. Jangan itlak gitu. Jangan nak rak kita tak ada cara lain, rak kita tak boleh tak boleh. Mi akal mari salah. Quran mari soreh dah. Pas ni tak ada soreh pun nikah mut'ah haram. Tapi buat apanya bahasanya ialah ulama katanya tu Quran sendiri sebut kerana mafhumnya panggil. Maka sama kalau Quran pun ada mafhum dia. Ada mafhum. Sebab tu kita tanyalah hukum pun ada mafhum Quran ada hadis. Bukan hak masalah nanti soreh semua. Sebab Maulid Rasul ada mafhum. Yang kata tak Nabi tak buat tu tak buat. Mafhum dia ada. Dia tak tu bukan dalil. Dia tak kerti dalil. Dalil-dalil maknanya kita faham pada benda tu jadi dalil lah. Apabila tu ilmunya soreh, ilmunya kita faham dari situ. Faham cara muwafaqah atau faham cara mukhalafah. Mafhum ada dua, mafhum muwafaqah atau mafhum mukhalafah. Faham tu mafhum mutabaqah ataupun ialah mukhalafah. Caranya muwafaqah ataupun menyelahkan dia. Tu dalil, dia tak kerti dalil ni. Mana dalil? Dalil apa? Hak Nabi buat je nak dalil hak tu. Tak jahil panggil. Tak jahil murakkab. Dalil-dalil apa dia? Nabi buat tak Maulid Rasul. Tak bukan dalil tu. Tak boleh dalil. Dah. Dalil panggil dalil ada dua, dalil cara nas sarih dan dalil cara mafhum. Tu hadis pun samalah, dalil je. Quran tu dalil tapi dalil cara mafhum. Apa yang tu sebut illa ala azwajihim. Malaikatnya apabila kita punya boleh dah setubuh, boleh kita nya setubuh, malaikat ilahnya di atas isteri saja ataupun hamba dua tunya. Pas nikah mut'ah bukan. Pas nikah mut'ah tu boleh jadi isteri juga tapi dia termasuk isteri tu tak. Hak lain Quran sebut tu mana isteri tu adalah yang dapat makan saka lagi mari. Lepas tu ialah isteri ni nikah mut'ah masuk tak? Tak. Kalau tak mana hak selain pada hak dua ni tu melebihi hak dua ni, hak isteri atau hamba masuk minal adin, masuk orang melampau dah. Wa amma sunnah tu ada pun sunnah pula faqat rawaz Zuhri, Imam Zuhri ni. Di sana dengan sanadnya Zuhri ni ilahnya perawi sunnah sitah. Zuhri Imam Zuhri tu. Kalau kita ngaji Muslim, ngaji Bukhari ada dah Imam Zuhri. Ila itu hingga sampai ila Ali ibni Abi Talib. Tengok Sayyidina Ali sendiri Ibn Talib. Kita nak ambil hadis ni mari. Sebab Syiah dia tak wakil, tapi dia tak wakil pula kerana sanadnya ialah sanad. Tengok Syiah ni. Teruk dia katanya ialah nak padanya lah tu riwayat atau ahli bait Sayyidina Ali. Bawa orang Sayyidina Ali pun tak wakil juga. Mana tak annahu qala bahasanya lah berkatanya Ali Sayyidina Ali radhiyallahu wajha amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh akan daku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an unadiya. Suruh apa dia? Bawa aku menyuruhkan bin nahyi. Nabi Sayyidina Ali gi riwayat kau ke? Isa. Riwayat. Tak ada riwayat. Manusia katanya bahasa dilarangkan ini mut'ah. Wa tahri biha dan dia menyuruhkan dengan diharamkan dia. Ba'dan kana sebab adalah ia Nabi amara biha dengan menyuruh Rasulullah biha dengan nikah mut'ah. Pada asalnya Rasulullah panggil manusia nikah dah. Nabi riwayat Sayyidina Ali pula lagi. Tapi hadis ni tidak sampai Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ada masa tu. Hadis ini tidak sampai Ibnu Abbas sebab Ibnu Abbas kata halal nikah mut'ah. Bagi Syiah hari ni wajib. Bagi harus wajib. Syiah hari ni tak wajib nikah mut'ah sebab tu pun dia syekh dia kan. Ada semalam nikah semalam kau nikah. Zina tina bilik dah. Dah nikah semalam esok orang lain pula nikah mut'ah. Dah nikah. Sedap buat dia apa Syiah dah. Tapi ingat zina ni. Zina dah. Dia wajib katanya kalau tidak takutnya lah tu orang tu zina, yatim zina. Kita nak jaga jaga yatim tu laku zina dan nikah mut'ah, wajib nikah mut'ah. Sebab tu ramai masuk Syiah, yang masuk Syiah tu kerana hak tu.
Banyak orang masuk Syiah kerana nikah mut'ah. Dah nikah seorang apa orang rak maklum dah orang ada Syiah pula ke. Oh, dah jangan comel. Rak maklum dah. Apa boleh nikah nampak dia? Nikah mut'ah. Pas kalau masuk Salafi, ya boleh duit. Boleh duit kau boleh gapo, boleh nak buat ni buat nu. Dia cara dia. Masuk ahli sunnah tak ada boleh gapo. Tak ada boleh nikah mut'ah, tak boleh tu mak duit tak ada susah. Sebab tu akhir zaman Nabi sebut dah ilahnya. Ada akhir zaman ni Allah ujiankan bahawasanya ilahnya orang pergi agama tu sebagai pergi bara api dia. Tangan dah susah. Nak ikut cara ahli sunnah wal jemaah, Allah duit tak ada tu, tak ada susah ni, susah belakang. Masuk demo tu Allah sendiri kok ni sendiri tu. Kemudahan banyak. Maka susah orang nak pergikan agama tu. Nak pergi semua agama sebab pergi bara api dah. Oh longar gitu, macam-macam lagi cuba situ. Sabarlah dah. Tak ada duit, tak ada super demo pun sabar. Orang dulu pun hidup dengan tak ada harta, tak ada apa boleh hidup. Kita lain ni tak nak ikut kemewahan. Kita nak kemewahan cari cara lain, tak boleh pun. Tak, jangan tukar agama kerana duit sedikit tu. Faltafatal ma'mum, maka paling ma'mum lil hadis. Lepas tu paling kepada orang itu ada ulama-ulama hak hadis sekali tu. Waqala berkatalah ia ma'mun atahfazuna hadza, adakah kamu semua ingatkan ini hadis? Mengingat semua tak? Hadis yang disebutkan oleh oleh Qadi apa sini? Qadi Yahya sini dah, Ibnu Aqsam tu. Kita mau ingat dah hadis tu. Mana dah ayat terbosnya lah tu Raja Makmun tak ingatlah. Hadis tak siapa. Raja Makmun ni alim tu. Alim je alim. Raja dulu adalah Quran dalam kepala dah. Quran hadis hak lain-lain lagi. Bin hadis Zuhri, daripada hadis Zuhri tadi, qalu kata mana? Naam, ya betul. Saya ingat semua. Faqala al-Ma'mun kata astagfirullah. Aku minta ampun Allah, tengok raja dulu. Raja dulu ya ikut. Apa lagi tu maknanya? Jatuh lalu dah. Nadu tu baca fi'il amal. Nadu. Bukan nadau, kalau nadau fi'il madi. Nadu. Fi'il amal. Hadda. Seru oleh kamu dengan ditahramkan mut'ah. Ditahramul khasin. Tu maknanya hadis panjang. Nak luah lagi tengok dalam Syarah Muslim dah lain-lain lagi lah. Nak tahu hadis tu jelas, nak tengok dalam hadis riwayat Muslim, Syarah Muslim lain lagi. Ya nah tu muka surat 277 sampai 270 lapar dah. 78 hingga sampai 79. Habis itu nikah mut'ah mana muakkad tak boleh, muakkad yang disakitkan masa tak boleh, tak sah. Itu ijma' ulama yang ke Madinah. Akhirnya pada awal. Jadi pada masa tu ijma' dah. Pada masa tu ijma', padanya pada Makmun tu ijma' dah. Jadi pada awal itu. Masa tu kerananya masa sahabat dan masa tu adanya Syiah ramai lagi duk pakai hadis riwayatkan Ibnu Abbas apa semua tu. Dah hadis lain lagi. Jadi hadis dia yang diharamkan tu tak siapa. Hadis tu. Dan demikian lagi disyaratkan sah akad itu bahawa disunyikan daripada tiap-tiap syarat yang cedera bagi maksud nikah. Jadi di antara syarat nak sah nikah itu jangan ada. Jangan ada makna bahawa disunyikan maknanya dikosongkan, dibersihkan. Jangan ada daripada tiap-tiap syarat. Syarat mana? Syarat yang mencederakan bagi maksudnya. Jangan ada syarat gitu. Nak akad nikah boleh tapi syarat jangan adanya syarat maknanya tiap-tiap perkara yang atau tiap-tiap dia mensyaratkan. Tidak yang disyaratkan oleh pihaknya wali atau pihak tu suami tu. Yang syarat. Syarat mana? Syarat yang dicederakan, yang mencederakan. Yang cedera mana yang mencederakan, yang mengkurangkan bagi maksud nikah tu. Tak boleh. Kalau ada syarat gitu tak sah. Nikah tapi ada syarat supaya kau jual beli. Aku jual mutu ni kamu tapi syaratnya jangan kamu naik. Tak boleh buat apa? Maka syarat tu bawa padanya mencederakan maksud kita beli. Aku jual rumah ni pada kamu, syaratnya jangan kamu duduk. Tak boleh buat apa? Aku jual pokok ni padamu, tapi jangan mu tu makan buah dia. Baik buat apa? Syarat tu mencederakan maksud kitanya beli. Sama kok, aku nikahkan anakku padamu, syaratnya kamu jangan tidur dengan dia. Apa beda ke apa? Mu jangan tidur dengan dia. Bolehlah sekadar duduk sekali. Tak. Jadi kerana apa? Kerananya syarat itu adalah mencederakan maksud nikah. Maksud nikah kita nak subuh lah, nak anak apa semua tu. Tu kalau syarat tu mana tidak sah.
tafriq tak ada syarat gitu, maka jika berkata ia seorang atau ia wali, ku kahwinkan dikau anakku dengan syarat engkau tolakkan dia. Ku tolak itu nikah tapi syaratnya mu tolak lalu dah. Maka nikah tolak lalu, aku nak isi kahwinnya. Ku nikah mu tu nak isi kahwinnya, tapi lepas tu mu tolak lalu dah. Tak boleh. Syarat itu tak jadi. Atau jangan kamu watikan dia. Syaratnya jangan kamu wati. Apa beda apa? Maka tiada sah akadnya, akad wali tak di. Sebab apa? Sebab syarat ini mengurangkan, mencederakan akan maksud bagi nikah. Dan jika disyaratkan khiyat dipilih padanya nikah. Dah pada nikah. Dan jika disyaratkan khiyat pada nikah, batal akadnya. Kalau disyarat. Disyaratkan oleh wali tu. Disyarat mana jika mensyaratkan oleh wali, syarat apa? Khiyat pada nikah. Jadi maknanya aku nikah akan nikah akan aku dengan syaratnya boleh pilih. Boleh pilih. Anakku boleh pilih. Ada pilihan. Itu tak sah tak? Kalau syarat gitu tu tidak sah. Syarat ada pilihan. Itu tak sah tak? Apa hukum jawab? Batal akadnya. Jawab anda saya batal akad lah. Kalau syarat gitu adalahnya batal, tak sah. Batal. Tadi. Syarat apa khiyat? Ya supaya jual beli dah. Kalau jual beli tak apa sah. Aku jual, dia panggil tu khiyat tu ada khiyat dalam majlis ataupun khiyat khiyat majlis ataupun khiyat syarat. Ada panggil khiyat syarat. Aku jual mutu ini dengan syarat dalam masa 3 hari aku boleh pilih. Maknanya emonya aku hantar duit balik, emonya berterusan. Itu syarat tu. Sah apa? Ataupun ilahnya pihaknya yang beli. Kita beli mutu kita tak tahu lagi. Ataupun orang jual tu dah saya dengan mutu dia. Ada panggil syarat khiyat majlis. Khiyat itu khiyat bukan khiyat majlis, panggil khiyat syarat. Jadi aku beli mutu ini dengan masa 3 hari. Aku nak teh dulu. Aku beli mutu ini dengan harga sekian-sekian tapi syaratnya aku boleh pilih, boleh hantar balik. Dengan masa tipuh 3 hari. Kita pergi teh dulu tengok. Sebab mutu ni kadang sehari 2 hari tak boleh itu lagi. Ya ejah siap dah kan. Ya ejah kedai, ejah gini, ejah gitu. Padahal mutunya buruk dah, penuh dah. Kita minta masa 3 hari. Duk naik dulu, naik tengok. 3 hari baru tahu. Lebih pada 3 hari kalau tak hantar balik, jadi dah. Kalau 3 hari boleh hantar balik. Itu syarat. Itu panggil khiyat syarat. Ni masalah nikah nak khiyat syarat juga tak boleh, tak sah. Nak khiyat syarat tak boleh. Tak boleh. Masalah nikah, aku nikah akan anakku dengan syaratnya boleh pilih. Dalam masa 3 hari masa. Pilih apa lagi 3 hari? Habis dah 3 hari. Ada buat apa lagi? Ada. 3 hari dah. Maknanya ilahnya tak sah. Batal kalau syarat gitu. Seperti dia katanya boleh, ku kahwinkan dikau anakku ini bagiku khiyat 3 hari. 3 hari boleh pilih. Atau dia katanya boleh, ku ada atau katanya zuk. Katakan aku terimalah nikahnya bagiku khiyat 3 hari juga. Terima nikah khiyat 3 hari, terada 3 hari. Hari 3 hantar balik, tak balik. Poh. Ada? Dah nak gitu, nak khiyat dulu. Aku nak tengok dulu, nak teh dulu. Ada? Tak jadi. Ya bukan supaya mutu, bukan supaya bagi jual beli tak apa boleh teh ni ke. Lekat lalu dah. Dah nak teh dulu, nak tu dulu. Mutu tak apa, bagi tak apa, boleh kita teh ni ke habis teh ni habis. Tak boleh nak teh gitu, tak boleh nak khiyat itu. Khiyat buat apa? Dah tak boleh. Batal akadnya nasihat, batal akadnya, akad tu tak sah. Dan jika disyaratkan khiyat pada isi kahwin. Dah kalau isi kahwinnya. Aku nikahkan dikau akan anakku dengan isi kahwinnya. $1,000 tunai tapi dengan khiyat. Dengan khiyat. Ataupun aku terima nikahnya dengan itu 1,000 tunai khiyat. Ada khiyat, ada pilihan. Apa hukum kalau diisi kahwin? Nikah tu tak apa, dia khiyat pada isi kahwinnya. Kadang isi kahwin tu dengan duit ke? Kadang atau dengan mutu ke? Kadang isi kahwinnya mutu sebuah, mutu sebiji, mutu sebutir, mutu stay. Ada kalau tani sebut. Stay mutu, stay rumah. Dah kalau tu. Sebutir, sebuah. Kalau tu makna dia dah isi kahwin dengan benda masalah. Dengan isi kahwinnya telefon. Dah Nokia ke, telefon iPhone ke, sebiji masalah. Tapi dengan khiyat. Sah tak hukum gitu? Kalau khiyat dia isi kahwin. Hak nikah bukan khiyat. Bukan khiyat dia nikah, khiyat dia isi kahwin. Maka jawabnya, maka sah
nikahnya sah nikah sah tak apa. Nikah tu sah tak apa. Nikah sah. Sebab tu nak jadi saksi pun nak reti ni bab ni. Dan mana dok bicara dok balah lama ke, hang ni nak isi kahwin banyak ni, hang ni nak isi kahwin banyak tu. Ada, mula-mula masa nak akad ni masa nak nikah tu janji dah isi kahwin 1,500 masalah. Bawa akad nikah 1,400. 400 Masa aku ingat dulu ada tu mana masa aku itu ingat dulu janjinya 1,000-nya ni 1,400 mari mana pula. Kita pun sebut lalu dah aku timukan nikahnya dan isi kahwin ada 1,400 tunai dengan khiyar 3 hari. Ada masalah. 3 hari tu boleh khiyar, boleh pilih. Kalau tu mana dia isi kahwin tu alahnya khiyar. Lepas tu sah dia nikah, jawabnya sah. Tapi batal, jadi maka batal pada isi kahwin itu. Batal isi kahwin. Mana batal jadi tapi batalnya isi kahwin. Isi kahwin tak sah, khiyar pada tu tak sah. Khiyar isi kahwin tidak sah. Apa lagi tidak sah? Kembali padanya mahar misil. Hak yang sebut tadi tidak sah. Ini ingat, dia cidik dia kat ni. Ini kita nak cidik kat. Kalau pak tu ilahnya bahasanya tak harga isi kahwin mahal sangat. Nikah anak dia isi kahwin mahal. Isi kahwin mahal kita tengok sepatutnya keluarga dia ni tahu dah kak dia, anak dia hak sulung, anak dia hak lain lagi dalam $1,000 isi kahwin misalnya. Tak? Tiba-tiba masa dia akad kahwin hak anak dia bagi kita dia sebutnya 1,500, 2,000, 3,000 macam-macam sebut dah. Kita syarat tu. Terimakan nikahnya tapi nak isi kahwin tersebut dengan syarat boleh khiyar, boleh pilih. Maka akad tu sah dah. Saksi tak sah ni walaupun khiyar pula tak sah dah. Tapi makanya isi kahwin sini adalahnya panggil batal hak tu. Apalah batal hak tu tak kena bayar dah hak tu. Pas bayar mana? Misli. Ada misli. Mana sepatutnya tengok keluarga dia berapa bayar tu. Tu tengok sepatutnya tu. Ni nak cidik ke ni kita ngaji. Boleh pasal tu. Ada boleh pasal. Ada. Pasal nipu kita. Ataupun elahnya ada. Ni masalah ni alik suami je untung semua ni bab isi kahwinnya. Dan jika disyaratkan bahawa jangan berkahwin atas suami. Jika disyaratkan ini dalam akad tu syarat dulu tak apa. Ingatlah semua bab akad jual beli je kira masuk akad tu. Janji sebelumnya tak masalah. Dah janji sebelum semua masalah bab riba bab apa kan. Hak jual hak masuk ke dekat akad jual beli hak jadi ribanya dulu tak apa. Janji ke pun tak masalah. Janji dululah tu dulu syiat dulu, pilihan dulu siap bawa akad jual beli, bawa akad. Hak tu baru boleh kirakan hukumnya. Riba ke hukum tak riba ke hukum ke apanya. Janji dulu lain. Ada sepuluh janji ke apa gini-gini. Kecik mulut lah panggil tak. Kecik mulut tak akad lagi tak apa. Tak masalah. Hak masalahnya dalam akad tu. Orang tu kadang-kadang duk kecik luar tu ya kira dah. Duk kecik luar tak apa lagi. Contoh katanya kecik aku nak butir mahmu dulu ni. Tak apalah nanti bayar aku bayar mahal dah. Ada. Kecik tu tak apa. Wah ni baru dia ambil mah lagi. Memang mari bukan akad lagi. Barulah akad ni. Aku butir mahmu sekian-sekian. Ada. Lepas tu bayar tu sekian-sekian. Kalau janji bayar lebih tu barulah dia katakan riba masalah. Masuk akad tu. Dah. Masalah tu belum tak masalah. Sebab tu sini semua ada bab akad ketika akad tu. Takbiratul ihram ke semua akad ke? Tapi sudah banyak akad ada takbiratul tu semua bab muamalah bab apa semua ni adalah kira ketika kita akad tu masa aku jual, aku beli tu semua tu. Aku nikah tu panggil jadi. Hak dulu tak apa. Hak dulu kecil masanya kalau mung nikah anak aku gini. Ada. Ada. Kalau pak cik nikah anak tu pak cik tu bagi saya tu gini. Janji dulu tak masalah kerana belum lagi masuk dalamnya bab akad lagi. Ini banyak orang betul hukum tu. Dia syaratkan ini dalam akad. Ketika akad tu. Syarat apa dia? Jangan berkahwin atas suami. Tapi elaknya bahasanya jangan hak dabik turunnya suami, tapi sini isteri biasa. Elaknya isteri bukan suami dia. Hak dabik turunnya suami. Maknanya isteri, atasnya atas isteri. Mana syarat jangan berkahwin mudarat atas isteri. Syarat gitu. Ni pak. Pak katanya, aku nikah akan nikah dengan syaratnya jangan kamu bini yang keluar. Selama mana anak aku hidup jangan berbini keluar. Habis ni kita panggil kahwin atas. Kahwin atas tu mana kahwin yang keluar, kahwin yang 3, kahwin mudarat anak dia dah. Syaratnya jangan kahwin pula. Kahwin lain pula. Syarat gitu. Tu panggil aku kahwin atas. Nah, ibarat kahwin atas. Maknanya tak boleh. Ni sebab tu kalau orang kata itu apa kahwin atas. Ada bukan kahwin atas. Kepala itu ni atas pun tengok. Sebab luruh pun atas pun makna lain dah. Macam mana sebenarnya ada sumestawa ala tu duduk atas duduk gitu. Ada tak gerti panggil dah. Cuma tak gerti luruh panggil.
Semua sawala tu duduk pun tafsir pun tak ada lah. Tak ada tafsir gitu dah. Duduk mana ulama mana salah mana tafsir mana jelas. Itu pun salah dah. Patamah bizatihi pula tamah. Dah ikut salah ya tamah bizatihi. Tak ada salah pun sebut bizatihi tu. Nipu orang saja dia mana. Asal boleh duit ya. Boleh duit nipu. Tapi nak kata dia pun tak juga kadang-kadang dia jumpa hari tak dia gitu. Ada mana pergi jumpa hari tak dia mau ubah dia pergi hari tak tu. Dia bukan rasa nak duit juga ada setengah orang tu je. Tapi faham dia. Tapi faham dia ada caranya memang dia nak cari hak betul tapi hak dia jumpa tu hak tak betul hakmu. Lepas tu dia harap hak tu hak betul. Hak tak ada bizati hak tu salah. Tengok itikad gitu dah. Kita ambil kita hak tak ada hak ni pun kita tu salah. Dia dak percaya hak nu sebab hati dia dak kira hak nu hak betul. Dah dia bukan kerana nak duit, bukan kerana apa, ada bukan semua kerana nak duit. Ada bukan semua kerana nak duit gapo semua orang. Ada gak hak nak gapo ni tapi hak kita dia hak je bagi kita habis itu hak ubah dah. Orang lain ubah bukan dia ubah. Payah lu ngaji hak tu kecil hingga sampai besar hak tu dah. Sebab kita duk kecil sampai besar hak tu dah. Kita percaya hak tu lah, hak lain bagi tak terima dah. Dah dia pun sama lah. Tu. Ini tengok atas tu. Saya lain dah tengok atas ni. Maknanya selalu syarat gitu, apa hukum? Atau jangan dinafkahkan atasnya. Maknanya dia nafkahkan atasnya atas isteri, mudarat atas isteri juga dah. Bukan maknanya bukan jangan nafkahkan atas isteri, mana bagi isteri dak. Nafkah tu nafkah di atasnya, mana mudarat atasnya isteri. Habis isteri dah tu gini nafkah lain pula. Nafkah lain. Maknanya kinayah pada nikah lain juga dah. Jadi nafkahkan atasnya berarti mana jangan ada sara lain pula. Syaratnya mun sara anakku jangan sara lain lagi. Maknanya jangan nikah jugalah, nikah lain juga tu kinayah tu. Atau jangan bergundik, baca gundik dah. Pakai ganduk gundik. Mana jangan pakai hamba. Sahaya. Jangan pakai sahaya. Ada sahaya. Kalau kelatih sahaya. Jangan pakai gundik. Gundik baca tu. Dia baca kitab Jawi ni jangan kira ejak dia. No, kita ingat lurah dia. Ada ni tak ada jo, tak ada gapo ke, tak apalah. Tulis gapo pun kita baca tengok tepat dia. Sebab Arab juga sama. Ni dah baca bina ma'ruf ke, ni dah baca bina majhur ke, ni baca isim fa'il ke, isim maf'ul tulis sama. Tak baca mufarraq ke, baca mufarriq. Baca mufrid ke, baca mufraq. Tengok tepatlah. Baca mifraq ke, baca gapo isim fa'il ke, isim alaq ke, isim ada masdar mimmi ke, tengok tepat. Tengok sesuai kita baca mana. Seporak sini. Jangan bergundik atasnya, mana jangan pakai sahaya mudarat atas dia. Ada biding dah jangan pakai sahaya lagi. Ada syarat gitu. Apa hukum? Jawab. Sah nikahnya sah. Tak apa. Kalau syarat gitu sah nikah. Pakai gundik. Tak apa. Jangan jangan nikah lain. Tak apa. Sah nikah tu. Maknanya aku nikah anakku ni banyak hak tok guru kan dia. Aku nikah anakku kalau mung syaratnya mung jangan nikah lagi. Sebab tu Sayyidina Ali je hormat Rasulullah. Selama mana Rasulullah tu ada, dia Rasulullah ada dan juga Fatimah ada, dia tak nikah lain dah. Kerana takutnya Rasulullah berasa hati. Masa tu ialah bosnya orang tawar dah Sayyidina Ali tu. Abu Jahal ditawar Ali Sayyidina Ali nak bina nikah lain. Lepas tu dengan Rasulullah tak bina, tak izin. Kerana apa? Kerana Rasulullah kalau ialah Siti Fatimah dia sakit hati, Rasulullah sakit hati. Ada. Faham Siti Fatimah tu apa yang Sayyidina Ali nikah lainnya berasa hati ke? Tak ada dah. Bahawa Sayyidina Fatimah mati barulah dia nikah lain. Ada. Maka sama kalau kita nikah dengan anak tok kita sebab tu ada pelajar-pelajar ada pala talak-talaknya. Dia tak kadang dia tak say bini tok bini anak tok. Tak kerana kalau ialah tu bini dia sakit hati, tok dia sakit hati. Dia tak berani. Dia lagi lah kok ni dia tak say. Sebab apa? Sebabnya dia takut tok dia berasa hati. Lepas tok berasa hati apa? Takut tak berkat. Ada. Takut situ. Takutnya kadang-kadang kita kata sikit kata anu sikit takut dia berasa hati. Tu dia jaga hati. Sebab tu ada cerita seorang tok guru tu. Anak tok guru pun tak comel. Cerita dia tok guru di Fatan ni. Dia ngaji panah tok guru tu. Lepas tu tok guru tu nak buat natu. Tapi dia buat natu. Apa lah buat natu jawab aku mana nak bagi tak nikah dengan anak tok guru tu. Tu jawab cari jalan dah. Cari jalan. Dia pasti terbulah. Terbulah nakal lah. Ada. Jalan-jalan nampak anak tok guru nampak tunai dia. Nampak tunai dia selok kain sarung nak atas. Kain sarung pak. Nampak habis lah. Ada. Anak tok guru tu royak. Buat apa ayah tu, buat apa bos suruh saya nikah yang ni gila pun tu orang tu. Ada lu-luannya ikut dia macam begini. Tak apa, tak sih. Tak apa. Ada. Dia cari jalan untuknya. Dia bukan tak hormat tok guru tapi takutnya tak wadir dengan kitanya.
nak jaga hati lagi, nak tu lagi, kita hanya bukan nak boleh jaga semua. Tu cara dia antaranya. Tapi ada setengah kata dia panggil tu jadi natu tok guru. Sebab apa? Sebabnya ilmu kita nak buka sendiri tak pada, nak itu tak pada. Telik situ tak masalah. Malah tidak masalah. Ada kalau di pondok dalam pula siapanya lah basin tu. Lah basin dalam tu. Ada. Hak mananya tu dia tak ada anak murid dia hang nampak berjuru, nampak ngaji panah, ada sains orang cerita. Sains yang ngaji dalam. Yang ngaji tu. Tak. Tiba-tibanya tak ada anak dah, habis anak. Cari natu pula, tak ada natu, anak dara pula cari nak pergi keturunan dia semua orang ngaji belakang. Dah, dia cari. Tiba-tiba pergi ke sains tu tak sebut nama je, nama tak Ismail ke tak. Lepas tu dia pun ialah buat lagu mana je tak pada. Dia orang bukan orang kaya, nak betul apa ni mari ngaji tu. Tapi dia ngaji panah, ngaji panah tu tak ada, tak semak mana tapi dia ngaji panah. Lepas tu dia pun ialah buat gua itu nak tok guru. Kita tak lain gini dia cari alasan dah. Tok guru tu pergi siapa muh dia bukan dekat jauh. Pajabat apa aku naik kereta pergi. Dia pamuh. Ada. Bagi tu maknanya betul dia mana mari muh gak nak taksir gak dah, nak ayah dia mari taksir. Tok guru siapa rumah siapa asal tu. Nak wi anak dia, nak wi cucu dia, nak wi jadi orang pandai belaka, biarlah kitanya. Rendah diri sikit. Siapa asal tu kita lah ni dak ah. Ada nak tunggu orang mari. Tak. Siapa gitu tok guru. Sebab tu anak cucu dia semua orang ngaji, semua semaya tak tinggal apa semua. Kita tengok anak tok guru semua berjuru buat apa tok guru buat gitu. Nah, kita dak lah kitanya asal orang tu orang ni. Tu tok guru je cara gitu. Dia tak tilik hal lain pun. Yang penting ialah anak cucu dia selamat dunia akhirah tu. Dunia pun sekadar tu ya. Mana kalau syarat itu ya pun syarat lah. Jangan nikah hal lain lagi tu. Masalah. Atau jangan pakai sahaya lagi. Kalau pakai sahaya lagi, sahaya tu kadang dia comel. Hamba ke ada comel. Bukan semua hudu. Comel-comel pula dok gila ke hamba tu tak tidur dengan bini masalah. Pas syarat itu sah tak? Jawabnya sah. Dan binasa syaratnya, binasa maknanya batal syaratnya. Syarat tu tak sah. Mana boleh nikah lain lagi tak apa. Timurlah aku timur nikah dengan syarat tersebut. Tak apa. Lepas tu boleh nikah lain. Ada boleh. Nafkah lain tak masalah sah. Dan binasa pula, bila isi kahwin tak ada dah. Isi kahwin yang musamma yang sebut dalam akad tu. Musamma yang disebut dalam akad maka hak tu batal gak. Tak sah gak tu. Tapi isi kahwin mesti membayar. Lepas tu hak musamma hak disebut saat ni, hak mazkur saat ni ketika akad tu batal tak sah dan wajib mahar misli hak sepatut teh. Ada bayar sepatut teh. Kalau mahal lah, kalau murah lah tu. Kadang-kadang musamma tu murah. Ada nikah ni dengan isi kahwinnya Quran sebuah masalah. Tapi kalau tak sah, anda bayar sepatut teh berapa? $1,000, $2,000 pula. Naik mahal pula. Ya kadang-kadang musamma murah, kadang tu misli tu murah. Dia tak kira keadaan tu. Tapi misli ni dia tak naik mahal sangat. Ada, dia tak rendah sangat tu misli. Kalau musamma tu kalau murah sangat, keadaannya mahal sangat, musamma. Habis. Dan jika berkata perempuan bagi wali perempuan, katakan aku dak kau bukan aku tu. Atau kahwinkanlah olehmu wahai ayah atau wahai abang atau wahai adik pun boleh jadi wali. Kahwinkan olehmu akan daku dengan 1,000 dirham, dengan 1,000 dirham. Ini kahwinlah dengan 1,000 dirham. Tiba-tiba maka dia kahwinnya jadi oleh wali, kahwin perempuan dengan kurang pada 1,000. Dia tanya, "Mung nikah dengan aku, ayah nak nikah saya boleh, tapi isi kahwinnya 1,000." Boleh. 1,000 dirham, $1,000 masalah. RM1,000 masalah. 1,000 kuk masalah. Tiba-tiba wali kat nikah aku dia tak sapa. Kalau hal lebih tak masalah dah. Hal lebih kamu jujur. 1,000 je sebut 2,000. Kamu jujur. Tu dia. Apa hukum jawabnya? Sah nikahnya. Tak apa. Nikah perempuan sah tak apa. Lepas tu nak bayar apa? Tapi sah pun dengan mahar mislin. Kerana apa? Kerana perempuan itu izin dengan 1,000. Kalau kurang makanya hak musamma tak sah kan. Hak musamma tidak sah, patut baca mahar misli. Habis. Dan tiada disyaratkan sah nikah itu. Jadi pada sah nikah tidak syaratkan sah, mana tidak disyaratkan pada sah nikah itu menyebutkan isi kahwin tak syarat. Ini pendapat muktamad. Pendapat jumhur ulama muktamad ilahnya nak sah nikah tu tak syarat nak sebut ketika akad tu isi kahwin berapa-berapa tu. Maka jika disebutkan
Sini ilatnya hak tiada tu lebih tu. Tiada tu kita likung tiada. Kita likungkan tiada tu. Ada tak tiada? Jika tiada, hal likung. Buat bola. Jangan gabuh buat bola. Mana kita tak sih? Buat bola situ. Mana dan jika disebut, bukan makna jika tiada sebut. Jika disebut. Ni faedah kita ngaji ni. Bagi kita. Kalau tidak ada pening, tak faham. Buat apa tak faham ni? Buat apa kita lebih? Maka jika disebutkan, bukan tiada. Maka jika disebutkan nyo isi kahwin. Disebut je oleh wali tu. Sebut mana? Dengan sesuatu yang majhul. Bukan tiada sebut. Mana sebut tapi dengan benar dengan isi kahwin. Sesuatu mana isi kahwin yang majhul. Yang tidak tahu. Ada dengan isi kahwin. Ada. Majhul isi kahwin tu berapa tak sebut. Mutu ke apa. Ada. Majhul misal kan dengan sesuatu yang majhul. Misal dia. Sebut tapi sebut majhul. Hak tak tahu. Dengan isi kahwinnya tanah masalah. Dah. Dengan isi kahwinnya mah masalah. Majhul lah. Berapa mah mah? Tu majhul ke? Dengan isi kahwinnya mah. Sorak. Sorak tu banyak mana? Tu disebut gitu majhul lah. Aku nikahkan anakku akan nikah dengan isi kahwinnya tali tekak seorang. Tali tekak seorang tu berapa? Berapa berat? Sama mana? Tu jadi majhul. Atau dengan tanah. Tanah luas mana? Ada selut ke? Selut ke ataupun ilahnya seekar ke? Tak jadi majhul. Dia sebut isi kahwin tapi isi kahwin majhul. Majhul apa? Majhul qadar dia masalah. Bukan majhul ain dia, majhul qadar dia masalah. Apa hukum jawab? Sah nikahnya sah. Nikahnya nikah tersebut tu. Nikah tu sah. Lepas tu dan wajib mahar misi amani sisi juga. Isi kami tanah tu tali tekak seorang. Masalah. Kalau tali tekak seorang tu tak apalah, hak duk tekak tu masalah seorang tu ataupun sekian-sekian. Kalau sebut qadar dia tak masalah tambah majhul. Hak ni tak sebut qadar dia. Hak tu tidak, hak tu mana sah nikah tapi mahar tu adalah batal. Lepas tu bayar apa? Nak bayar misli. Dan demikian lagi disyaratkan bagi sah nikah itu bahawa dia sandarkan. Bahawa disandarkan makna bahawa menyandarkan. Sandar. Menyandarkan oleh muta'akidan, oleh dua yang makak tu, iaitu wali dengan zuk tu. Sandar. Sandar apa? Mensandarkan dua dan muta'akidan dua yang ma'ijab iaitu mana muratu muta'akidan ai mujib wal qabil. Yang ma'ijab iaitu pihak wali wal qabil pihaknya suami. Sandar tak lupa adanya sandar. Sandar kepada suaminya itu sandar kepada suaminya itu suami bagi hak tu hak qabil tu lah, hak nak terima tu lah. Sandar kepada suaminya itu bagi seorang tu perempuan tu. Bagi seorang tu dia panggil tafsir maknanya. Tengok payah tengok ibarat. Ibarat sini. Sebab tu dah pening. Kalau kita nak kira ibarat ni pening. Ya tahu kena tengok. Sebab tu Syekh Daud ni dia panggil yang ngajar kita ni bukan nak kira ibarat sini. Dia kemain kecil pe tu faham dah. Kalau kita nak main ibarat baca faham. Sebab tu kita ni kalau tok guru masa saya ngaji pun ada tok guru buat ibarat pening habis kan dia. Pak dah pening. Nyo itu bagi seorang pening situ. Dia faham tapi mana mula pening nak kira-kira jadi lama lah. Cuma kalau kita baca tak ibarat, kita baca sedikit gini. Ada tak buat ibarat. Kita baca biasa. Dia syaratkan bagi sah nikah itu bahawa dia sandarkan oleh muta'akidan itu kepada suaminya itu bagi seorang mana suaminya? Apa suaminya? Apa makna suaminya? Jadi suami baginya. Sebab tu itu bagi itu mana isyarat padanya. Nyonya tu maknanya ialah idafah mana ba. Tu idafah mana lam. Mana suaminya jenis suami baginya. Gaponya tu seorang puai lah. Tu perempuan tu. Tu hak ada baik situ. Mana suaminya bagi seorang. Tu situ. Disandarkan. Mana syarat? Nikah itu no sandar lah. Orang-orang akad saat ni menyandarkan pada suami tu. Suami bagi seorang tu.
Lepas tu ada baik tu bunyi dah wakil. Dah lepas tu gabuh balik. Ini wakil masalahnya. Mana kalau itu mana sanad bagi seorang gitu bagi wakil tak. Maknanya nyo seorang tu dah. Maknanya tu dah bagi seorang tu. Suami seorang. Tengok lagu mana tengok nak pahal dia, tengok dia tafrek. Ini no sanad. Sanad gua dah tengok tu. Maka berkata wali itu baginya, ini bagi wakil suami. Baginya bagi wakil suami. Kalau bagi itu kita taksir badal pun boleh. Bagi itu kalau nak tafsirlah boleh. Ada hak dabitnya ilahnya nyo tu lah tok buat badal. Kalau kita nyawak gini pun boleh. Bagi itu tak boleh bersandar pun boleh ke? Sandar kepada suaminya seorang. Sandar bagi seorang. Sandar bagi seorang boleh ke? Kalau buat gitu boleh. Sandar tu bagi seorang. Seorang tu nak wakil suami. Sebab tu tengok dia kata, maka berkata wali itu bagi wakil suami. Okey bagi suami. Dia kata bagi wakil dia. Ya tanah, ku kahwinkan anakku si Fatimah akan si Anu yang berwakili akan dikau. Anu sandar. Tu syarat nak disah. Anu sandar tu. Sandar dua yang akad saat ni. Masandakan padanya ilahnya bagi seorang. Sebab tu mana kalau kitanya takluk tu bagi seorang tu takluk padanya sandar, maknanya seorang tu kena padanya pada apa? Kena padanya wakil. Tu sandar. Tu ada sandaran dia. Tu adanya idafat dia. Tu ada bangsa dia. Sandar mana bangsa dia? Tu bangsa pada dia. Bangsa tu. Tu sandar kepada suami tu. Bah kalau tanya seorang tu perempuan maknanya badal. Nyo jadi badal. Tu mana tafsir itu. Jadi sahlah kita nak pusing mana tu, tapi Syekh Daud tu murak dia lagu mana? Wallah alam lah, cuma tengok ibarat tu gitu. Mana kalau nak tafsir seorang tu keluar perempuan, orang katanya baginya badal. Kalau nak tak seorang tu wakil, orang katanya baginya tu tak lupa dengan sandar. Syarat nak sah nikah, apabila nak nikah ilahnya kalau cara wakil ni, sah nikah jenis nikah wakil. Kalau nikah tu wakil, ada wali tu yang wakil ke, yang menerima wakil tu atau wali tu atau suami tu yang menerima wakil ke, no sandar. Sana seorang kita wakili. Apa dia? Yang mewakili akan dukung oleh si Anu masalahnya. Nak sebut. Syarat kalau nikah cara wakil, no ada sandaran. Sandaran. No bangsa kan. Nikah untuk siapa? Nikah bagi siapa? Siapa wakil dia? Nak sebut. Sebab tu tengok matafrad dia, maka berkata wali itu pada ketika nikah tu. Akad tu. Kata baginya, bagi siapa? Baginya bagi seorang. Itu nak pada wakil suami. Kalau bagi itu tak ada situ. Boleh ke? Dah, situ boleh. Kata baginya bagi seorang itu wakil suami. Kata guna, ku kahwinkan anakku si Fatimah akan si Anu. Akan si Anu mana? Si Anu yang berwakilikan di kau. Bukan ku tu kau. Tu ku kau punya tulis bakal. Situ payah. Dah. Aku nikahkan anakku bagi si Anu. Si Anu siapa? Sebutlah si Anu tu. Si Anu tu mana kinayah? Si Anu mana? Si Anu iaitu Zaid misalnya. Aku akan nikah anakku akan bukan akan dikau. Akan dikau nyanyo, bukan dia tu yang timur. Dia tu tolong wakilnya. Kalau mana suami wakil, masalah suami tu dia wakil orang lagi nikah. Makanya pihak wali dia kena akad nikah gini. Ku nikahkan anakku bagi ada ataunya akan Zaid bin Umar yang dia tu mewakilkan dikau. Bukan nikah akan dikau. Ada. Mana nikah anakku akan Zaid yang mewakili akan dikau. No bangsa gitu. Sebab tu nama sandarkan. Kalau pihaknya yang tu pihak Qabil pula, pihaknya Zuk pula. Maknanya pihak wakil Zuk pula. Kalau Zuk tu wakil masalahnya. Dia katanya, ku timukan nikahnya bagi si Anu. Sana tu si Anu tu sandar, no sandar dia. No bangsa dia. No bangsa pada orang tu. Tak boleh, ku ditimukan nikahnya bagiku. Bagiku tak sah. Kalau bagiku sah tak? Tak sah. Kerana terima wakil. Dia kata, sah dah jadi hak aku dah. Sebab dia buat wakil, tak jadi. Kita tak sah bimbel lah. So, takut bimbel, takut ustaz ni ambil kau dia. Habis dia pun tak jadi. Kalau ambil dia pun tak ya? Tak jadi. Kerana dia yang wakilnya. Hati dia sah. Nabi Nuh sandar, ada bangsa dia. Bangsa muta'akidan tadi, emo suami, emonya zu kepada suami. No bangsa pada suami lah. Mana bangsa-bangsa sandar kepada suami. Sebab tu kalau bangsa kepada suami tu, situ cukup dah. Mana no sandar, nikah itu pada suami. Suami mana? Suami yang mewakili itu. No suami. Kalau katanya kalau tambah celah tu sedap lagi.
Mana suami mana? Suami yang mewakili bagi seorang. Kalau nak tambah situ tak badal tak nak tambah. Kalau nak tambah boleh jadi kita salah, boleh jadi belaka tu ihtimal. Cara nak mai betul ibarat kita nak faham. Sebab tu kita kadang-kadang kita ngaji secara sekolah ya. Kalau kita ngaji secara sekolah masuk orang baca tu sedap. Sebab ustaz nak ngajar tu dia tengok apa kali dah. Tengok ni mari pak je ayat pak lalu makin lalu kita Allah sedap molek. Ada nyakut molek ada. Sedap molek ustaz ni ngajar. 4-5 tahun lagi kita tengok kita apa maksud sini ni. Sebab apa? Sebabnya kita dengar saja, tak tulis dah. Tapi kalau kita ngaji pondok dak je cari ibarat tok guru dah ajar. Dak je gelar kita duk royak cara ni cara nak kita pihak dalam tu. Sebab tu kita baca kitab boleh. Sebab di situlah pondok banyak orang tubik pondok banyak ke boleh baca kitab. Hak ngaji sungguh lah, tak ngaji tak kecil tu. Tapi kalau sekolah pun tubik pada sekolah tak berani baca mana. Kerana apa? Kerana ialah orang ngajar tu sedap. Jadi nanti tulis maksudnya. Tapi kalau orang nak cara kita sungguh dah. Sebab tu kita nak dua. Sekolah pun kita ambil, universiti pun Al-Azhar pun kita ambil, cara hak tu pun kita lelaki dengan syekh pula. Syekh tu tengok syekh mak ibarat dia. Tak tinggal dah ambil hasil ngaji mudajah fakir mesti dah ambil payah aja tu. Mana dua-dua kita ambil. Tak kita boleh ke dua-dua baru untung. Untung capo panggil nikah sekolah dengan pondok. Dah barulah jadi sempurna kita. Sebab pondok ada bukan semua pondok tu sempurna belaka, ada bukan semua sekolah sempurna, ada kekurangan. Kita campur tu sempurna lah. Sama kita. Nak gaji panggil. Ada ya gaji. Kalau kita malah ambil oh tak ada nak gaji telaki tik nak gaji tu tak ada. Tak ada mana pun kita ada malah. Ada main game main tu ada masuk. Ada tu banyak orang tu dah tak ada lah. Tak saya nak nak hafal lagi. Tak hafal pun hidup buahnya. Duk buah, duk isap rokok duk itu. Ada ke apa pun. Alas saya panggil. Ada. Orang lain duk pergi tu. Dah pergi. Dia mau buku nasi ya. Lebih lagi kalau dia Husain. Husain sini dia mau pergi dah. Ada. Turunnya Rasulullah tu. Apa habis-habis tu. Dia pergi nasi free-free ya. Dia Husain dekat tu. Dia mau pergi ambil nasi lah. Nasi arak makin tak sedap. Lama-lama sedap apa tu lah. Tengok asalnya duduk situ belah-belah tahun dah. Hak klik habis dah. Dia tengok nasi dia. Tengok dia tak makan ke apa. Dia buat lagu mana boleh makan. Dia biasa dah. Lauk makan masa ke jadi harap makan masa-masa lagi. Masa ke tawar ke apa dia boleh makan belakang. Kita taklah nak kicap ni dak. Dia boleh makan dah kerana biasa dah. Kerana dia melatihkan diri dia dengan susah. Kita taklah tak sedap lah ni tak sedap lah cari dan dak. Dia ikutlah mari ke apa pun boleh makan. Nak ada lauk ada pun semua boleh makan. Biasa dah. Kita dah buat dah. Buat tengok beli nasi. Nasi free situ duit boleh kita beli kita lagi ni dah. Mak pak dah hantar duit semua. Habis duit pada tu awal lagi. Tak boleh nak cuma. Dah. Ni kalau boleh puasa orang Arab beli nasi tak ada lah. Allah nasi arah sedap dah. Mai perangat mari hak ni pula buat ni kita adjust sikit kalau tak ada. Buat kuah sikit buat anu sikit. Jadi sedap dah. Mari tak siri ambil. Nak free makan tak lalu. Buat tengok perangat. Kita pergi latih Kita pergi adalah latihan semua. Makan, latih, tidur, semua kita latih semua susah. Ni tak. Buat sedap lebih pada rumah ni. Buat suruh rumah, waktu punya semula serati semua tu semua. Mak pak duk garu kepala, botak dah kepala tu. Tu mikir banyak tu. Duit lebih ataupun mak pak kaya, tak ada masalah mak pak kaya. Sipir duit. Buat nikah pak duit ada dah ni. Ada nak beli motor beli kereta ada dah. Dah. Bak kita susah. Ada sains orang. Kepala tolak saya gaklah. Dah beli anak itu dah. Tengok dia duk ngajar tu. Dia makan nasi dengan telur, dia makan telur, makan gitu ya, makan gitu. Mak pak kaya. Dia duk ngajar lagi, ngajar ni boleh duit masuk lagi. Sipir duit, nikah duit sendiri apa duit sendiri semua. Tak duduk diri kan naik motor buruk motor. Tu nak beli kereta, nak beli apa boleh belaka tapi naik kereta buruk, naik motor buruk kita rak Allah tak silap. Ada jangan perangai itu, perangai itu nak ubah. Lebih lagi yang perangai orang miskin. Ada. Orang susah tapi tengok perangai. Ni Nabi kata takabur tu. Tu susahnya tapi Allah agahlah. Nak motor buruk tak asyik, nak motor ni tak asyik. Allah agah takabur ni dah. Kita bi padan dengan kita. Jangan duk ikut orang. Padan kita. Ini masuk balik. Dia rasa pada si Fatimah ada si anu yang berwakilkan dia kau. Nak bangsa dia. Nak bangsa nikah untuk siapa? Nak bangsa tu. Bangsa untuk siapa? Nak kita bangsa dia yang jangan tu aku nikahkan dia kau kan dia kamel lah. Aku nikah akan Umar atau Zaid bin Umar yang dia tu mewakili bukan akan nikah. Kalau akan nikah tak sah dah. Kerana di atas rupa timur kalau akan nikah ni aku timurkan nikahnya tak sah. Kerana wali tu niat tu bukan niat ni, niat hak lain dah. Ada niat lain. Kecuali wali tu niat tu sah. Aku nikahkan nikah.
Lepas tu hak ni pun niat aku timakan nikahnya untuk ni sama-sama niat gitu sah lepas dah kan. Kalau dua tu niat untuk tu maknanya sah. Dah mafhumnya. Tapi kalau hak tu kalau nya wakil tak sah. Pada mata aku wakil mung ayah dia tu janji siap dah luar kan. Tak apalah. Anak dia duk kasih ni. Dia boleh mujbir. Kasih gini maknanya tiba wakil. Hak ni helah cari helah. Dak bisik dengan wali dia dah. Tak apalah aku tak asyik nak pergi jatuh tu. Masanya dia wakil mung cari jalan biar wakil ke mung. Tak boleh dia wakil ke mung mari timah nikah, mung nikah untuk mung. Jangan sebutnya untuk dia. Dia pakat wali dah wali. Aku nikahkan dia. Ada ni waktu ni bukan aku timukan nikahnya sah. Sah untuk dia dah. Kerana dia pakat dua tu dah. Hak tu sajalah. Ada. Dah kecuali aku nikahkan nikahnya bagi. Kalau sebut wakil tu tak sah untuk dia dah. Tak sah. Tapi pada tu balah dah. Tak. Benda pala dah mari ambil ni. Ana aku wakil mari ambil kau dia. Tu. Nak tu jangan buat kerja gitu. Masalah palah pula. Tapi sah tu sah lah. Tapi duk kat sini agak. Baik wali tu tak biar awal lagi. Kecik molek dulu tak. Tak jadi ni buat gitu. Nyanyi kau orang. Hukum sah tu sah tapi nyanyi kau orang. Habis. Maka jawab wakil itu jenis wakil suami tu. Ku timakanlah nikahnya itu baginya. Nak sebut atau untuknya. Nak sebut nak bangsa orang tu. Untuknya tu apa? Untuk suami tu. Dan jika ada yang menerima itu wali kanak-kanak. Mana budak kecil lagi. Kalau kau ni. Budak tak sampainya umur nak nikah lagi, budak kecil. Umur 7-8 tahun ke? Wali bagi kanak-kanak atau wali yang gila. Mana wali yang gila, mana wali bagi yang gila. Bukan yang sifat tu. Mana wali bagi yang gila. Wali gila gua na wali tak sah kalau gila. Kita bahas dia wali yang gila, mana wali bagi yang gila. Maknanya anak dia gila atau cucu dia gila. Aja dia wali. Maka hukumnya hukum menerima tadi tu. Hukum terima nikah tadi seperti wakil dahulu juga sepatutlah. Wakil suami tadi tu. Jadi aku nikahkan anakku bagi si anu. Ku timakan nikahnya bagi si anu. Bagi apa? Bagi anak dia, bagi cucu dia. Supo nak sebut nak bangsa ke? Kau sandar ke? Kalau tak sandar tidak sah. Ku timakan nikahnya bagi siapa? Bagi anakku yang gila tu ke? Tak payah sebut yang gila apa bagi anakku sekian nama sekian bagi cucu aku ke bagi siapa boleh. Tak masalah. Ataupun anak dia hak jatih ni. Kalau makna wali ada tu anak kecil tu masalah. Wali makna timo masalah. Mana aku timukan nikahnya tu anakku yang kecil tu. Boleh nikah anak dia kecil-kecil. Ni anak kecil ni anak kecil. Tu tak cekak dah takutnya besar Aisyah takutnya dua ni tak jadi suami isteri. Ada maka dia nikah aku nikah anakku masalah boleh anak aku saing kalau janji ikat tu banyak berlakunya lah besar Aisyah tak jadi nikah. Dia nikah awal lagi. Cik-cik umur 1-2 tahun nikah dah. Ada aku nikah anakku bagi anak mung yang tu masalah. Aku timukan tu nikahnya bagi anakku. Tak apa anak kecil-kecil boleh nikah dah. Boleh ni? Dia nikah ni. Tu kanak-kanak atau wali yang gila boleh. Hukum sebab tu dah. Kata oleh wali perempuan itu hani misal. Kata bagi oleh itu wali perempuan itu, ku kahwinkan si Fatimah daripada anak daripada anak Musianu daripada mana kepada. Ku nikahkan si Fatimah anakku ke, cucuku ke. Tapi nak ingatlah si Fatimah mana? Si Fatimah hak tu dah. Kalau si Fatimah hatbah dah. Kalau si Fatimah haja tak sah. Si Fatimah tapi atas niat dia. Si Fatimah mana anakku masalahnya. Pas dah masalah sebut nama saja. Si Fatimah anakku masalah. Atau si Fatimah ini. Si Fatimah anakku yang itu masalah sebut begitu. Nak ada beza muayyan. Pada syarat muayyan tu. Si Fatimah daripada mana kepada anakmu si anu anakmu yang nama sekian-sekian boleh. Maksud dia. Tiba-tiba maka jawab bagi wali hak tu hak si anu tu. Jawab wali hak anak hak jatih tu. Kata aku timalah nikahnya itu baginya. Baginya. Nya tu payah dah. Tak payah sebut nama apa dah baginya. Lahu. Tak apa dah sah dah. Ini bagi anak mung yang nama sekian-sekian. Ini aku timakan nikahnya baginya sah tak apa. Untuknya baginya. Dan jika berwakil wali perempuan itu bagi seorang. Kalau berwakil mana wakilikan wali perempuan itu bagi mana kepada. Mana wakil kepadanya seorang. Dia wakil. Masih wali itu wakil kau tok email. Dia okey. Maka berkata ia seorang iaitu yang mewakili itu.
Wali bagi seorang perempuan itu dia wakil kepada Tok Imam dah masalah. Maka berkata ia seorang itu Tok Imam dah pada akad nikah tu. Kata guna, ku kahwinkan akan dikau Sianu, sebut nama lah. Sianu, anak Sianu sebut. Ku nikahkan dikau bukan anakku. Ku kan nikahkan dikau Zainab binti Umar masalah. Sebut. Sianu binti Sianu sebut nama tu. Tiba-tiba maka jawab baginya tu suami, ku terimalah nikahnya sah dah apa. Sikitlah. Ku nikahkan dikau Sianu binti Sianu. Dia. Dah tu ku nikahkan nikahnya juga. Kabil tu nikah cukup dah. Tiada disyaratkan, bukan dan tiada. Mana dan tu mana jawab. Sebab jawab jika kan tak ada gitu. Hasan ni maka berkata, tafriq tu. Maka berkata aku kahwinkan lepas tu jawab. Apa hukum kalau kata gitu? Kalau mewakilkan wali perempuan lepas tu kata sekian-sekian tadi, apa hukum? Jawab. Tiada disyaratkan, jawab. Dan tu lebih tu. Ataupun maka dan situ maka ataupun dan situ lebih. Apabila jika begitu jawab. Tidak disyaratkan pada sah nikah tu. Baca guna. Sebab tu payah nak berbaris kat Jawi bang. Menyebut. Menyebut tu. Tidak disyaratkan menyebut. Tak syarat sebut. Bukan menyabit sebut. Dia ada syarat menyebut ia seorang tu. Sebut apa? Wakil. Tak syarat sebut wakil, tak apa dah. Anda wakil. Maknanya aku nikahkan akan Zainab binti Umar yang mewakili. Tak payah sebut mewakili dah. Kalau sebutnya anak Sianu binti Sianu payah dah. Zaid wakil Tok Imam. Tok Imam pun nikah. Aku nikahkan dikau Sianu binti Sianu. Tak payah sebut yang mewakili akan aku dah. Tak syarat. Tak syarat dah. Melainkan dia syarat. Melainkan syaratnya jika tiada diketahui oleh dua syahid. Kalau dua saksi tak tahu, tak kena. Ada saksi tak tahu, yang ni wali kau je ni gua nak, ya tak kena. Ni saksi mari tak kena Tok Imam. Tak kena. Kalau tak kena. Tak ketahui, tak kena oleh dua saksi dan suami. Suami tak tahu. Ada suami tak kena. Ayah dia kau mana tak kena ni. Yang tahu puainya. Ni ayah kau ni wali mana tak tahu. Ataupun ayah tak ada dah. Adik-beradik dia kau Tok Imam ni. Kau Tok Imam tu adik-beradik dia dah tak tahu gapo, tak tahu cerita. Maka ketika itu adalah jika apalah tak tahu, melainkan syaratnya mayat melainkan jika tiada diketahui oleh dua saksi dan suami, maka disyaratkan tafriq melainkan tu. Syaratlah. Syarat nak sebut yang mewakilikan aku nak sebut. Kalau dua saksi dah tahu dah Tok Imam ni wakilnya, Tok Imam ada. Ni banyak kayak gitulah. Banyak kayak kitanya saksi adalah orang kena belakang. Ni takut jari-jarinya ada orang mari saksi tak kena. Yang tak tahu kampung lain mari kan, buat mari kampung lain, negeri lain. Negeri lain mari suami pun tak kena wali. Dan dua saksi pun tak kena wali. Tiba-tibanya yang wakil tu ada itu yang akad nikah adalah wakil. Nak sebut yang wakilikan aku. Nak sebut. Sebut dia adalah wakil. Kalau dah kena belaka dah tak payah sebut. Wallahul muwaffiqu bis-shawabi, benar Allah ialah Tuhan yang memberi taufik dengan yang betul muwafiq. Habis bermula rukun yang kedua. Nak masuk rukun yang kedua dah. Bermula rukun yang keduanya, yang kedua padanya dah rukun-rukun nikah tu. Itu dua saksi, dua syahid, dua saksi. Ada dua syahid, dua saksi. Syarat mana rukun dia ada dua saksi. Rukun dia sighah. Ada mana tu ijab kabul dan di antaranya adalah dua saksi. Adapun dua syahid itu rukun. Adapun dua syahid itu jadi rukun. Adapun bermula syahid itu rukun, ini ialah rukun. Begitu. Dua syahid itu ialah rukun. Kalau ditanya dua syahid itu rukun ke syarat? Jawabnya rukun. Adapun nak jawab situ nah. Adapun dua saksi, adapun bermula dua syahid itu ialah rukun nikah. Apa maksud dia rukun nikah? Tafsir maksud. Yakni tidak sah nikahnya seorang melainkan dengan hadir keduanya syahid. Itu rukun. Tak akan sah nikah melainkan hadir dua ni. Dua saksi, keduanya itu. Mana dalil? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin. La nikaha ai sahihun tu mazhab Syafi'i dan jumhur ulama. Takdir gitu. La nikaha ai sahihun itu jumhur ulama. Kecuali mazhab Malik. Mazhab Malik tak ada saksi tak pun.
Mazhab Malik tak ada saksi. Mana mazhab Malik la nikah ai kamilan atau kamilun, la nikah ai kamilun yang sempurna. Hak kitanya ai sahihun, tidak nikah ai sahihun illa bi waliyan, mereka dengan wali wa syahidai adlin, syahidai itu bukan wa syahidai adlin, dan dua saksi adil. Ada dua saksi yang adil. Wa ma kana min nikahin, terjemah ada dah. Wa ma kana min nikahin ala ghairi dzalika fa huwa batilun, ai rawahu Ibnu Hibban. Ibnu Hibban hadis ini ada sebut lagi kitabnya Bujarimi, kata hadis sahih. Tapi hadis ni pertikaian dah ada. Sebab tu mazhab Malik tu ya tak syarat. Dia tak syarat saksi. Mazhab Hanafi wali pun tak ada, tak apa. Tak buat tu Hanafi tak ada wali Musa. Sebab tu illa bi waliyin. Kalau Hanafi pula hadis ni atau hadis tidak sahih. Ataupun hadis sahih tapi nya mana tidak ada tu la nikah ai kamilun, yang sempurna. Ia tak boleh berlaku tu. Hadis ni ihtimal. Tak, sebab tu mazhab kita mana nak menafikan nikah, menafi sah. Tu mazhab kita Syafi'i. Kerana menafi sesuatu adalahnya. Apabila menafi mana sesuatu tu mana tidak nikah, mana tidak sah. Tu mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki jawab hadis ni ilmu hadis tu dhaif, dan juga mazhab Hanafi jawab hadis ni ilmu hadis dhaif, tapi mazhab kita adalah hadis ni sahih. Hadis sahih, sebut dari Bujarimi pun hadis ni sahih. Lepas tu sahih pula ihtimal. Ilmunya tidak nikah, ini sahih atau tidak nikah yang sempurna. Tu khilaf. Sebab tu khilaf. Dia muatan mazhab tak pakai hadis. Mazhab Maliki tak pakai hadis, mazhab Syafi'i tak pakai hadis. Tak, semua pakai hadis. Semua pakai hadis, tapi fahamnya tak sama. Ilmunya Hanif katanya tidak sempurna ke atau tidak sah ke, itu fahamnya tak sama. Qawaid masing-masing. Pas dia mau tuduh kata ni nak ikut Quran hadis. Ikut Quran hadis, cuma ikut Quran hadis, tafsir tengok. La nikah tu nak tafsir guna sahih. Mana Nabi riwayat la nikah sahih? La nikah kamil, mana Nabi riwayat la nikah kamil? Tak, nikah tu tidak sempurna, mana? Tak ada sebut pun. Lepas tu masing-masing ijtihad. Ada yang katanya tuduh katanya semua pak mazhab tak bakal Quran hadis. Semua pak mazhab bakal Quran hadis. Semua pak mazhab bakal Quran hadis, tapi fahamnya berbeza. Hadis rawahu Hibban. Artinya tiada sah, tu mazhab kita ni, tidak sah nikah itu melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil keduanya. Tu mazhab kita Syafi'i, tafsir itu dah tidak sah. Hadis nak tahunya belajar usul fiqh. Usul fiqh Syafi'i lain, usul fiqh Hanafi lain, tak sama. Mana tak tahu hadis ni, nak belajar ilahnya usul fiqh. Usul fiqh kalau bab nafi lagu mana? Tengok usul fiqh Semata Quran hadis tak ada, nak makan tak luk. Kita tanya gigi tak ada, gigi patah habis nak makannya. Atau gigi belum tumbuh lagi, nak makannya Quran hadis. Nak menipu ke? Nak ikut Quran hadis. Sufik tak gerti. Nafi tu nafi apa tak gerti. Pak kalau gerti pun ambil mazhab tu, pas mari nerak mazhab ni tak leh. Atau bang embat faham mazhab lain, ni mazhab lain apa? Kita nak rak mari tak leh, sama-sama masing-masing ijtihad. Ini dak apa lagi setuju hal satu mazhab tu, ni salah. Apabila mazhab seluruhnya mazhab ni hanu salah, masuk neraka, bid'ah. Dah, yang gitu. Tidak sah itu. Dan barang yang ada, barang mana barang adalah ia. Dan barang yang ada nikah, mana barang adalah ia daripada nikah. Sebab sini wa makan min nikahin. So ada daripada jatuh situ. Dan barang yang ada jenis ada ia. Barang yang ada ia daripada nikah, min tu nikah tu. Barang yang ada ia ma. Apa dia? Min nikah nikah. Maknanya nikah yang adanya tu makna tu. Barang yang ada ia nikah, barang yang ada ia daripada nikah, mana nikah yang ada ia? Sebab min tu bayan. Ala ghairi dzalika, atas lain dia daripada demikian itu. Demikian mana? Lain demikian wali dan dua saksi. Kalau nikah mana-mana nikah yang selain daripada itu. Tu maksud. Wa ma kana min nikahin ala ghairi dzalika, mana-mana nikah yang bukan sedemikian, yang tidak sedemikian, tidak ada wali atau tidak ada dua saksi, maka iaitu batil, iaitu tidak sah nikah tu. Ini mazhab kita Syafi'i, hadis ini hadis sahih. Dan pula ilah dia tafsir murad la nikah, makna la nikah ai sahihun. Itu mazhab kita Syafi'i. Kita mana asal mazhab kita tidak tuduh mazhab lain itu zina. Kalau mazhab lagi ni zina, masuk lagi ni masuk nakal, dah itu ijtihad. Tapi kita nampaknya kuat ni kerana hadis ni hadis sahih. Patutnya mau hadis tak sahih tu pandangnya masing-masing pula.
Sebab tu apa pakai hadis tu sahih. Sahih di siapa? Kalau orang Salafi tanya hadis ni sahih, siapa yang hukum sahih? Hadis dhaif, siapa yang hukum dhaif? Dah orang hukum dhaif hukum sahih tu tak sama. Di situ dah. Ni kalau pasal situ tak balah kita. Kalau guna kawan ini tak balah. Tu mana imam ni hukum hadis ni sahih. Imam ni hukum dhaif. Tu mana pandangnya masing-masing. Pandai mana sahih dah. Ada faham fakat mazhab kita dah. Jangan kita sebut mazhab Syafi'i, ana adalah Syafi'i. Mazhaban aku Syafi'i mazhab. Tak buat apa Syafi'i ikut Quran lah. Mu ikut Quran mana tanya tengok. Tafsir tengok hadis ni. Tanya dulu, hadis ni sahih ke tidak? Mu kata dhaif. Siapa kata dhaif? Kalau tak sahih, sahih situ maknanya la nikah tu sahih atau kamil? Tanya balik. Kalau kamil, siapa tafsir kamil? Tu mazhab Maliki. Tu mazhab Hanafi. Kalau mazhab kita ialah sahih. Sebab tu masing-masing. Pandangnya dah. Tak balah kita pak mazhab tak ada balah, tak ada gapo pun. Hak mari demo ni Quran hadis pada hadis tak pergi Quran hadis pun. Mulutlah Quran hadis. Hadis maka disyaratkan padanya itu maka disyaratkan padanya itu bahawa ada keduanya itu akil lagi pula balik laki-laki merdeka wallahu alam. Insya-Allah pas Zuhur ada kelas lagi cuma malam ni kau dengan dia ni. Malam ada. Dah kelas dah kita malam. Cuci Yasin ke apa lama dah. Malam ni insya-Allah cuti dah malam tapi pas Zuhur insya-Allah ada kelas. Lepas tu hari Sabtu tu tu lepas Jumaat tu rasa baca imtak tu. Nanti puh mula. Puh malam ni puh jerba tu. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin sallallahu ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala